Assalamualaikum semua. InsyaAllah kita nak mulakan podcast kita sekarang. Jadi marilah kita sama-sama masuk pada yang mungkin ni. Jangan lupa untuk kita, kalau nak tap-tap live, okey. So, saya akan mulakan program kita. Kita mulakan podcast kita sekarang insyaAllah. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli keluarga baginda, para sahabat dan seluruh umat Islam yang mengikuti sunnah baginda tanpa mengenal jemu sehingga ke hari kiamat. Alhamdulillah, dalam episod kita kali ini, setelah lama kita tidak bertemu kerana meraihkan hari raya, meraihkan dua hari raya kita yang mulia, hari raya puasa dan hari raya haji. Alhamdulillah, kita kembali semula hari ini dengan satu episod yang istimewa yang akan membincangkan tentang satu persoalan yang mungkin ramai yang tidak tahu, iaitu bagaimanakah sebenarnya tahun hijrah yang kita gunakan pada hari ini. Tajuk kita adalah bagaimana penentuan tahun hijrah itu dilakukan, yang kita lihat apakah yang datang dari kisah surah para sahabat. Adakah Nabi SAW sendiri, Rasulullah, yang menetapkan tarikh hijrah ini, tuan-tuan sekalian? Adakah tahun hijrah itu bermula daripada peristiwa hijrah itu, sejak peristiwa hijrah itu berlaku? Mengapa bulan Muharram itu dipilih sebagai bulan pertama sedangkan Nabi SAW berhijrah pada bulan Rabiul Awal? Menariknya, semua ini telah diputuskan melalui bilangan dan syura para sahabat pada zaman khalifah yang terkenal, itu khalifah yang terkenal dengan panggilan Al-Faruq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Jadi apakah yang kita melihat di sini ya? Bagaimanakah penentuan takvim Islam itu bermula? Pada zaman Rasulullah SAW, umat Islam belum mempunyai sistem tahun seperti yang digunakan sekarang. Sekarang kita tengah mendengar azan, jadi kita berhenti seketika untuk menghormati azan yang dikumandangkan bagi kawasan Ipoh dan kawasan-kawasan yang satu dengannya. La ilaha illallah wa anta astaghfiruka sayyidina Muhammad wa rasulullah masyaallah jazakallahu ahli rafi'an wa qawman innaka la tuqul Alhamdulillah, insyaAllah kita akan teruskan lagi podcast kita pada hari ini. Jadi pada zaman Rasulullah SAW, umat Islam tidak mempunyai sistem tahun seperti yang digunakan pada hari ini. Surat-surat rasmi dan urusan pentadbiran akan dilakukan tanpa meletakkan sebarang nombor tarikh. Inilah adat yang dilakukan oleh orang Arab sebelum kedatangan Islam dan selepas kedatangan Islam. Mereka mempunyai bulan tapi mereka tidak ada tahun. Apabila berlakunya perkembangan Islam pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, banyak wilayah-wilayah yang berada di wilayah pemerintahan Islam. Lalu timbul satu masalah. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang telah menjadi gubernur di negeri Basrah telah mengutus surat kepada Umar radhiyallahu anhu
Sungguhnya surat-surat daripada Amirul Mukminin ini telah sampai kepada kami tanpa tarikh. Keadaan ini telah menyebabkan kekeliruan di dalam urusan-urusan pentadbiran. Maka Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat untuk mencari satu penyelesaian. So penyelesaian ini penting kerana ada juga kisah di mana dua orang yang berhutang, yang mereka ini berjanji untuk bila mereka berhutang, mereka yang berhutang akan membayar hutangnya pada bulan tahun yang berikutnya. Tapi masalahnya kerana tidak ada tahun dan tidak ada tarikh, maka ia menjadi masalah kerana ada di antara mereka ni yang mengambil kesempatan untuk tidak mahu membayar hutang disebabkan tidak ada urusan, tidak ada tarikh ini. Lalu Khalifah Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat ini untuk menjadi satu penyelesaian. Dari syura para sahabat, inilah keindahan Islam. Perkara besar ini akan diputuskan tidak secara bersendirian. Allah SWT berfirman yang bermaksud, dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka. Surah Asy-Syu'ara, Surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-38. Dalam mesyuarat ini telah dicadangkan beberapa cadangan yang telah dikemukakan. Antaranya ada yang mencadangkan untuk diadakan tahun mengikut tarikh kelahiran Nabi SAW. Ada juga yang mencadangkan untuk dimulakan tahun untuk ketika baginda menerima wahyu. Dan ada juga yang mencadangkan untuk dimulakan tahun itu dengan kewafatan Nabi SAW. Dan ada yang terakhir adalah peristiwa yang besar, iaitu hijrah Nabi SAW dari Makkah ke Madinah. Akhirnya para sahabat mencapai kata sepakat untuk memilih peristiwa hijrah sebagai permulaan takwim kepada Islam. Jadi kita lihat mengapa hijrah itu dipilih. Yang menerangkan agar hijrah dipilih sebagai tahun permulaan Islam adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kerana hijrah itu bukan sekadar satu perpindahan tempat. Hijrah merupakan titik perubahan yang cukup besar di dalam sejarah Islam. Sebelum hijrah, umat Islam itu sendiri tindas. Bilangan mereka juga sangat sedikit dan mereka masih lagi belum mempunyai sebarang negara. Namun selepas hijrah, kita dapat lihat terbentuknya masyarakat Islam di Madinah. Pemerintahan Islam sudah mula ditegakkan dan yang paling penting, dakwah mula berkembang dengan lebih luas. Justru para sahabat melihat hijrah itu sebagai pemisah di antara kebenaran dan juga kebatilan. Dari dalil Sahih Al-Bukhari, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan yang bermaksud para sahabat tidak mengira tahun daripada putusan Nabi SAW dan tidak juga daripada kewafatan baginda, tapi mereka mengiranya dari hijrah baginda ke Madinah. Mengira juga daripada hijrah ke Madinah, ya. Yang ini menunjukkan bahawa penentuan takwim hijrah itu merupakan hasil ijtihad para sahabat yang dipimpin oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sinilah kita belajar bahawa para sahabat sentiasa mendahulukan maslahat umat. Maksudnya maslahat umat itu menjadi satu keutamaan kepada para sahabat sebab itu Nabi berkata, antara tiga generasiku yang terbaik adalah generasi aku, generasi sahabatku, generasi tabi'in dan generasi tabi'in, generasi lepas aku, kata Nabi. So ini kita lihatlah. Dan mengapa Muharram juga menjadi bulan yang pertama? Ramai yang bertanya, Nabi berhijrah pada 12 Rabiul Awal. Namun mengapakah Muharram yang dijadikan sebagai bulan pertama dalam takwim hijrah kita? Jawapannya adalah keputusan para sahabat sendiri. Antara sebab yang dijadikan alasan mengapa Muharram dijadikan sebagai bulan pertama adalah kerana Muharram itu datang selepas Zulhijjah, iaitu merupakan bulan haji. Yang kedua, niat berhijrah itu bermula selepas Bai'ah Aqabah pada Zulhijjah. Maksud selepas Zulhijjah, selepas musim haji, Muharram itu merupakan awal kepada permulaan niat untuk berhijrah. Kemudian yang terakhir sekali, Muharram itu adalah termasuk dalam bulan haram yang dimuliakan. Jadi, walaupun peristiwa hijrah berlaku pada Rabiul Awal, permulaan hijrah itu telah ditetapkan pada bulan tahunnya pada bulan hijrah. Jadi pengajaran yang kita boleh dapat daripada kisah ini, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian,
Pertama adalah kepentingan syura. Allah Islam mengajarkan kita supaya berbincang sebelum membuat sebarang keputusan. Yang kedua, para sahabat mengutamakan maslahat umat, iaitu mereka tidak memilih tarikh kelahiran ataupun kewafatan Nabi SAW. Sebaliknya mereka memilih peristiwa yang memberi makna besar kepada perkembangan Islam. Hijrah itu bukan sekadar perpindahan. Sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang bermaksud orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah SWT. Hari ini hijrah itu sendiri boleh bermaksud bahawa hijrah itu hijrah daripada maksiat kepada taat. Hijrah juga boleh bermaksud dari lalai kepada ilmu. Hijrah juga bermaksud daripada perpecahan kepada perpaduan yang mulia, insya-Allah. Untuk di sini tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan tahun hijrah yang kita gunakan pada hari ini diizzatkan oleh Rasul SAW, tapi diputuskan dari syura para sahabat dan pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dua hijrah dipilih kerana ia merupakan titik kebangkitan umat Islam dan pemulihan pembinaan sebuah masyarakat yang Islam yang kokoh. Mudah-mudahan apabila tibanya tahun baru hijrah, kita bukan sekadar menukar angka pada kalender, tapi benar-benar kita juga lakukan hijrah menuju keridaan Allah SWT. Firman Allah SWT dalam surah As-Suratul Ra'd ayat yang ke-11 yang bermaksud, sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang telah ada pada diri mereka sendiri. InsyaAllah kurang-kurangnya kita tahu apa yang akan kita buat pada bulan hijrah ini, tuan-tuan. InsyaAllah di lain masa, di lain ketika. Terima kasih atas kesediaan mendengar, atas kesediaan kita bersama-sama pada hari ini. Ya, sesungguhnya ya, terima kasih ada mungkin yang memberi komen kepada kita pada hari ini. InsyaAllah saya berikan satu inilah tepukan kepada anda. Okay. Itu saja daripada saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.